yang berusaha Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq Al-Khalidi, yang Dipertua Persatuan Kebajikan Bina Budi Malaysia Budi, yang berbahagia Dr. Muhammad Azman Muhsin, Badan Pengurusi Dekan Dakwah Kolej Universiti Islam Johor, yang kami kasihi Syekh Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Siddiq selaku Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, seterusnya barisan Kegiatan Kuasa Pertubuhan Bina Budi dan Istana Budi, rakan-rakan jemaah daripada sahabat selawat kamilah Pak Ibu Pak atau Pak Pumpan di Johor yang dikasihi dimuliakan sekalian. Kita dapat bersama-sama di Al-Manarah Wang Selangor ini untuk kita bersuhbah, bermahabbah, ya, untuk kita mempelajari sesuatu daripada Al-Manarah ini, khususnya daripada Tuan Guru kami Syekh Dr. Jahid Siddiq, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran di atas undangan dan menerima kami sebagai tetamu di tempat yang baru ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan Tuan Guru kita diberikan kesihatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan dakwah beliau, sehingga kita dapat mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutamanya dalam tarekat Naqsyabandiyah. Saya minta nanti Tuan Guru mengijazahkan kita bacaan manzil, bacaan manzil yang saya kira popular di kalangan datuk nenek kita dulu, membaca manzil, tapi kita tak mendapat ijazah. Jadi malam ni kita berguru lah, insyaAllah. Tuan Guru kita ni masih muda lagi, baru 86 tahun, dan doakan beliau akan menyiapkan PhD-nya kali yang ketiga. Kali ketiga ni bertajuk Counseling Kesufian, insyaAllah. Jadi banyak perjuangan beliau, dan mudah-mudahan pertemuan kita dan tunjuk ajar daripada Syekh kita, maka kita bertambah mahabbah kita lagi lah kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abadi selaku pengurusi Biro Dakwah Persatuan Budi untuk memberikan sedikit taklimat ringkas. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di atas kehadiran tuan-tuan. Selamat datang ke Persatuan Kebajikan Bina Budi, dan kita berada di bangunan Manarah RSI ataupun Manarah Refleksologi Spiritual Islam. Itu yang diberikan oleh Tuan Guru yang terkini. Kita rebranding balik daripada Pusat Awal Islam Manarah kepada Manarah
pusat RSI ataupun Menara Refleksologi Spiritual Islam. Tuan-tuan dan puan, suka saya nak terangkan di sini kenaan dengan Tuan Guru Dr. Haji Syahid bin Haji Siddiq. Mungkin rata-rata kita tahu beliau adalah anak jati kelahiran Johor Batu Pahat. Berumur 83 tahun, lahir pada tanggal 22 November 1939, 83 tahun. Alhamdulillah, kalau kita nak lihat pendidikan Tuan Guru, 1956 Tuan Guru bersekolah di Sekolah Arab Keluang Batu Satu, Jalan Mersing, Johor. Tahun yang sama Sekolah Melayu Kebangsaan tamat darjah 6. 1957 Sekolah Agama Kerajaan Johor sampai darjah khas. 1957 menerima sijil darjah khas yang melayakkan Tuan Guru menjadi guru agama negeri Johor. 1959 Tuan Guru masuk ke Kolej Islam Malaya Kelang, Selangor. 1963 Tuan Guru menerima sijil tertinggi Kolej STK. Seterusnya 1969 ijazah peringkat sarjana muda sastra Universiti Melayu Kuala Lumpur. Seterusnya 1975 Tuan Guru masuk menerima ijazah peringkat sarjana MA dalam bidang usul fiqh. 1992 ijazah peringkat kedoktoran PhD daripada Universiti Melayu dalam bidang tasawuf yang Tuan Guru telah keluarkan hasil kajian Tuan Guru bertajuk Syekh dalam Ilmu Tarikat. Tuan-tuan boleh Google di Shopee, boleh dapatlah. Seterusnya 2022 Tuan Guru menerima PhD kedua, ijazah kedoktoran PhD kedua daripada Universiti Malaysia Pahang dalam bidang rawatan Islam. Ada sebahagian tadi Tuan Guru nanti akan terangkan sedikitlah berkenaan dengan PhD Tuan Guru tersebut. Seterusnya kalau kita tengok kerjaya Tuan Guru, 1964 Tuan Guru sebagai menjadi guru agama di Sekolah Menengah Inggeris Jasin Melaka. 1969 mengajar di Sekolah Menengah Tun Perak Muar Johor. 1972 guru penurun kanan Sekolah Menengah Tengku Temenggung Ahmad Gunung Hulu Muar. 1973 pensyarah di Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sastra Universiti Malaya. 1993 Tuan Guru naik pangkat menjadi Profesor Madya di situ. 1994 pensyarah di Jabatan Dakwah dan Pimpinan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan bersara pada 1995. Itu bersara dalam erti kata perjawatan. Tuan Guru tak bersara sebenarnya. Tuan Guru terus menerus memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam 4 sektor ataupun 4 bidang besar. Pertama, dakwah Islamiah, yang mana setiap malam Tuan Guru mengajar di masjid dan surau seluruh negeri Selangor, khususnya yang dekat dengan rumah Tuan Guru, dan negeri-negeri lainlah di seluruh Malaysia ini, jemputan-jemputan dan sebagainya. Itu bidang dakwah. Dan dakwah ini bukan saja fizikal, malah hybrid. Kita ada Manarah studio Manarah di sebelah belakang, tuan-tuan boleh tengok. So kadang-kadang bila PKP kita tak berhenti, kita tak boleh pergi masjid, kita bawa masjid dalam alam maya. So kita ada studio Manarah dan Tuan Guru berserang langsung kepada ramai di luar sana yang dahagakan ilmu. Itu antara dakwah Tuan Guru lah. Dan antara lain juga bidang yang kedua ialah bidang tarikat tasawuf. Dalam dakwah tadi di bawahnya ada tarikat tasawuf. Selain Tuan Guru menjadi mursyid tarikat yang ke-37 dalam silsilah tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tuan-tuan nanti boleh lihat silsilah panjang ini ke-37. Dan Tuan Guru diberikan atas pengalaman Tuan Guru yang lama ni, maka Tuan Guru dilantik sebagai panel pakar tasawuf JAKIM. Kemudian Tuan Guru juga dilantik sebagai ahli jilsah turut sufiah Negeri Sembilan yang mana di bawah elemen tarikat. Jadi Tuan Guru sampai sekarang masih lagi jadi ahli jilsah turut sufiah di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jadi itu kepakaran Tuan Guru dalam bidang tarikat tasawuf. Dan Tuan Guru juga diberikan mandat, kadang-kadang dipanggil oleh jabatan-jabatan agama Islam untuk bersoal jawab berkenaan dengan ajaran sesat, ilmu hakikat, tarikat-tarikat. Ada juga tarikat-tarikat yang halus-halus, itu Tuan Guru boleh membantu untuk menyelesaikan. Tuan Guru juga pernah membantu Jabatan Agama Islam Perak contohnya untuk membangunkan modul untuk tarikat tasawuf. Bidang yang ketiga ialah rawatan Islam. Ini rawatan Islam telah lebih 30 tahun, hampir 30 tahun lah Tuan Guru
merawat, saya ingat ribuan lah kalau kita tengok rekod di dalam kita punya data, ribuan orang dibantu oleh tuan guru dan juga perawat-perawat manarah di seluruh Malaysia. Antara tempat rawatan kita, ini adalah pusatnya. Kalau tuan-tuan berdekatan sini boleh datang ke sini lah. Jadi di sini dibuka setiap hari daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Hari ini banyak yang kita tolak sebab tu tak ramai lah. Dan pusat rawatan ini juga membantu tuan guru berdakwah dalam pusat dengan rawatan Islam ini, banyak membantu menyedarkan orang, terutama yang bertangkal azimat. Ramai orang tak sedar. Contohnya apa? Contohnya bila kita tanya ada pakai tangkal tak? Sebab apa? Bila dirawat oleh tuan guru di rawatan manarah ni, orang yang memegang ataupun memiliki tangkal azimat sakit sangat. Bila kita lakukan rawatan pukulan ni ataupun kita mengikut dari refleksologi spiritual Islam, dia berasa sangat sakit. Jadi dia minta berhenti, sakit sangat. Kadang-kadang tak sedar dan keluar berdialog dengan jin dan sebagainya. Lepas kita tanya, rupanya dia ada simpan tangkal azimat, ada kelambu Kaabah, ada teres kecil, ada wafat, macam-macam lah. Jadi itu kita minta dibakar, dimusnahkan dahulu. Tuan guru minta dibakar, dimusnahkan, alhamdulillah selesai. Kadang-kadang itulah masalahnya. Ini antara lah. Banyak lagi kalau kita nak ulas tentang rawatan manarah dakwah itu, memberikan kesan orang tidak akan terlibat lagi dengan perkara syirik. Kerana apa? Dia percaya bahawa bertangkal azimat memberikan kesan buruk dalam hidup, terutama akidah dia lah. Kadang-kadang bergaduh suami isteri, bercerai-berai, anak fitnah, lari, tak nak duduk rumah dan sebagainya, panas dan sebagainya. Banyaklah. Kalau tuan-tuan boleh ikut tuan guru punya YouTube, tuan guru punya Facebook dan sebagainya, banyak cerita yang tuan guru akan kongsikan kepada kita. Dan pusat rawatan ini telah disebarluaskan terutama di Kazakhstan contohnya. Tuan guru pergi sana, kita ada tim setiap tahun pergi ke Kazakhstan untuk melatih orang Kazakhstan dan juga merawat orang Kazakhstan yang ramai menghadapi sakit-sakit seperti macam kita juga. Ada tangkal azimat daripada Israel pun ada di sana. Bukannya tangkal azimat Indonesia, sana Israel. Level dia lain. Dan juga ada di Indonesia. Kita ada Ustaz Musyafi'an di Indonesia. Di sana pun kita buat rawatan spiritual refleksologi spiritual Islam. Begitu juga di tempat-tempat lah, contohnya di Pahang, kita ada di negeri Johor, kita ada di sini, kita ada perawat-perawat yang hadir, Tuan Jamidun, Dr. Saidi dan sebagainya. Nanti kalau tuan-tuan kalau berhajat boleh hubungi Dr. Saidi, Tuan Haji Hamidun untuk buat rawatan ataupun paling kurang buat pemeriksaan. Dan diadalukan lah malam ni pun ataupun lepas ni kalau tuan-tuan berhajat nak buat pemeriksaan, kita ada perawat-perawat yang boleh periksa tuan-tuan lah. Yang keempat ataupun ada yang bawah rawatan Islam ni sebenarnya banyak. Tapi kita nak pendekkan juga sebab nanti minta tuan-tuan boleh search di Google, di TikTok kita, Tuan Guru Dr. Zahid Siddiq. Nanti tuan-tuan dan puan akan dapat banyak maklumat berkenaan dengan perubatan Islam yang Tuan Guru telah terlibat dalam 30 tahun insya-Allah. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat dirahmati Allah, yang keempat ialah pemulihan ar-riqab. Pemulihan ar-riqab. Tuan Guru membina, mengasaskan sebuah pusat yang dinamakan Pusat Perlindungan Astana Budi. Yang mana pusat perlindungan ini asalnya mereka ini tinggal di homestay ataupun pusat Kristian yang dinaungi oleh Kristian di Batu Arang. Kita bawa mereka ke sini, Tuan Guru sediakan tempatnya. Kalau tuan-tuan lalu tadi di bawah bangunan lama itu adalah Pusat Perlindungan Astana Budi yang menempatkan 35 ke 40 orang dalam satu masa pesakit HIV lelaki, yang mana kita bukan saja kita bantu dari segi kebajikannya, makan minum, tempat tinggal, tapi kita juga buat rawatan berkala untuk mereka. Untuk apa? Menaikkan HD4 mereka supaya tidak jatuh ke peringkat yang lebih teruk lah. Tuan-tuan dan puan, ini antara 4 komponen ataupun bidang Tuan Guru turun ke dalam masyarakat. Sampailah sekarang istiqamah Tuan Guru bermula daripada tahun 2000 sampailah sekarang Tuan Guru telah berdakwah melalui tasawuf, tarikat tasawuf, melalui rawatan Islam, melalui pemulihan ar-riqab dan berdakwah di masjid dan surau. Ini Tuan Guru buat setiap hari tuan-tuan. Tuan Guru akan pergi mengajar. Kalau tak dibatalkan atau ditangguhkan di masjid ni, Tuan Guru pergi masjid lain. Kita sebab ada ramai yang minta Tuan Guru pergi masjid dia, pergi masjid ni, tapi dah penuh. Jadi kita pergi, Tuan Guru sanggup, tak pergi, kita pergi masjid sana.
Tuan Guru akan berikan ilmu di masjid tersebut. Ada masjid yang Tuan Guru berikan secara percuma. Setiap solat subuh Tuan Guru pergi ceramah, setiap hari Ahad, setiap hari Rabu. Tiap-tiap hari Ahad, tiap-tiap hari Rabu subuh Tuan Guru pergi ceramah di situ. Itu antara dakwah-dakwah yang Tuan Guru sampaikan, dan akhirnya mereka ini sedar pentingnya hati itu tenang mengingati Allah dengan zikrullah. Akhirnya mereka sedar mereka ni ada berpawang berbomoh. Akhirnya mereka sedar mereka ni ada bertangkal azimat. Tak sedar rupanya dia ada 4 penjuru rumah, dekat tiang seri ada sebuah emas kat atasnya dan sebagainya. Sedar, oh patutlah dalam rumahnya tak tenang, dalam rumahnya tak penuh keberkatan dan sebagainya. Akhirnya mereka ni bertanya Tuan Guru, datang pusat rawatan, merawat dan sebagainya. Alhamdulillah mereka tidak kembali ataupun mereka tidak terjerumus dalam perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak boleh memberikan kepada tuan-tuan sedikit gambaran bagaimana perjalanan Tuan Guru dalam berdakwah kepada masyarakat. Setiap hari tuan-tuan, Tuan Guru ada di sini. Kalau tidak ada di sini, Tuan Guru berada di luar daripada negeri Selangor. Kenapa? Di sinilah berdakwah yang antara yang paling kuat. Sekali dia dirawat, disembuh, dia akan taubat nasuha. Contohnya apa? Di pendekar, ada ilmu-ilmu kebal dan sebagainya. Dirawat, dia baru menangis, dia bertaubat kepada Allah, dan akhirnya dia dekat dengan Allah. Dia semayang tak tinggal, dengan isteri tak panas baran, tak lempang isteri dan sebagainya, dengan anak-anak baik, harmoni rumah tangga. Maksudnya chain reaction, kesan jaga panjang dia sangat baik. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kalau kita nak telitikan sangat panjang lah. Jadi saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, dan saya harap tuan-tuan boleh dapatkan maklumat-maklumat lanjut melalui buku-buku Tuan Guru, melalui kertas kerja Tuan Guru, melalui artikel-artikel Tuan Guru tulis, dan juga melalui YouTube, TikTok, Facebook dan sebagainya yang Tuan Guru telah live dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihat insya-Allah. Jadi saya minta maaf, minta izin Tuan Guru, saya minta maaf. Depan ni kita akan dengar sedikit daripada Tuan Guru. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat insya-Allah. Mengenai masalah yang dihadapi oleh orang ramai mengenai terhadap persoalan tasawuf dan tarekat memang tidak habis-habis. Antara persoalan yang penting ialah apakah hikmah atau faedah tarekat. Macam-macam jawapan sudah dijawab oleh ulama dalam kitab. Banyak kitab sudah dikarang. Tapi semuanya tidak memuaskan hati. Cuma di akhir-akhir ini saya dapat satu pendekatan. Pendekatan ini saya simak daripada pengalaman Imam Ghazali. Imam Ghazali sesudah belajar tarekat daripada Syekh Yusuf Nasas dan seorang lagi Syekh Ali Parmidi. Ketika saya melawan Iran tahun 2014, saya temui kedua makam murid dan guru ini, makam Imam Ghazali dan makam gurunya Ali Parmidi, berdekatan di satu kawasan perkuburan yang orang Iran panggil kawasan perkuburan Tabaron. Imam Ghazali sesudah dia bertarekat tasawuf, antara kesimpulan yang sangat penting pada pandangan saya ialah kata-kata beliau, ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tuhsal bi ilmil kalam bal yakadu al-kalamu mani'an laha wa hijaban anha.
wa amma khusuluha bil mujahadah. Saya terangkan tentang maksud beliau saja, tak perlu saya terjemah. Ilmu mengenal Allah itu ada dua peringkat, peringkat rendah dan peringkat tinggi, atau level bawahan dan level atasan. Mengenal Allah di peringkat rendah itu kita pelajari seperti yang kita lalui daripada peringkat talidah, meningkat sekolah rendah, meningkat sekolah menengah, meningkat ke universiti sampai dapat BA, MA dan PhD. Seluruhnya itu adalah usaha kita mengenal Allah di peringkat rendah, mengenukan akal. Yang kita dapat ialah ilmu tauhid. Menerusi pengalaman Imam Ghazali, ilmu tauhid ini bila dipelajari di peringkat tertinggi, maka ilmu itu bertukar menjadi ma'rifah, bertukar menjadi ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini tidak boleh dipelajari seperti kita belajar ilmu tauhid kata Imam Ghazali. Cara mendapatkannya ialah bil mujahadah. Mujahadah inilah yang diterangkan oleh Ibnu Khaldun. Dan mujahadah inilah yang dianggap sebagai mengenal Allah di peringkat tertinggi. Contohnya dalam Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah dalam ayat 261 surah Al-Baqarah. Kalau tak salah saya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim alaihissalam menajat kepada Tuhannya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahwa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Ibrahim alaihissalam menjawab, bala walakin yatma'inna qalbi. Ya Allah, aku sudah beriman. Tetapi kalau kau tunjukkan bagaimana kau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Jadi ini bermakna Nabi Ibrahim mau mengenal Allah di peringkat yang tertinggi. Mengenal Allah di peringkat tertinggi itu akan dapat meningkatkan ilmu ke tingkat makrifah, dan makrifah itulah yang menjadikan iman kita sampai kepada hakikat iman yang sebenar-benar. Itulah maksud Sayyidina Ali, ungkapan Sayyidina Ali yang terkenal di dalam kitabnya Nahjul Balagha. Kata Sayyidina Ali, Awaluddin ma'rifatullah, yang ramai orang tak faham. Maksud saya Ali, awwaluddin haqqan ma'rifatullah. Jadi ma'rifah itu adalah peningkatan ilmu ke tingkat yang tertinggi. Bila seorang itu mengenal Allah di peringkat tinggi. Jadi bagaimana cara Allah ajar Nabi Ibrahim mengenal Allah di peringkat tertinggi? Disebut dalam ayat 75 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wal yakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan di dalam pandangan mata hati Ibrahim alaihissalam resi-resi kami di alam malakut, di langit dan di bumi, supaya Nabi Ibrahim menjadi seorang yang yakin. Jadi makrifah membentuk keyakinan, ilmu membentuk iman. Caranya dengan cara Allah sendiri yang membukakan berbagai bidang hati, lalu pada hati Nabi Ibrahim nampak resi-resi Allah di alam malakut. Inilah cara mengenal Allah sejak di peringkat tinggi. Dan inilah di antara puncak tujuan orang bertanya-tanya. Tetapi ramai orang tak paham. Malahan ramai ulama tak paham. Jadi sebagai tekanilah waktu pun dah sampai. Karena itulah maka saya bermati-matian menyebabkan tarekat kesana kembali, karena tarekat ini memanglah sunnah mutaba'ah. Syekh Abdul Wahab Syarani menyimpulkan dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah, iyyaka an taqula inna at-turuqa as-sufiyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innaha kufrun fa innahu kufrun. Awaslah Anda, jangan sekali-sekali bercakap tarekat-tarekat yang diajar oleh orang sufi itu tidak ada asasnya dalam Quran dan Sunnah. Kata-kata demikian membawa hukum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا
tadi, maka saya ijazahkan kepada semua yang mendengar, semua yang mau beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah